ada. Rabak kata doktor. Rabak kata doktor, memang betul. Itu memang betul. Tapi tak payah ingat tidak. Takkan yang itu pun tak boleh video. Yang itu awak pun tak faham. Kalau orang tak boleh video, yang ini dinding, yang ini kalau terbakar semua lah. Yang ini space. Kalau yang itu cakap tak berhenti juga, wallahualam tak tahu lah kita dia pada otak ke tak otak. Dia pun tak tahu. Faham ke tuan? Dia mengaji ni sekarang simple. Tak boleh. Dan iman dan Islam kepadanya itu berlainan mafhumnya. Kira iman dengan Islam lain, tapi tak dapat dipisahkan iman dengan Islam. Iman percaya, Islam menyerah. Ya, iman percaya, yakin. Awak beriman dengan Allah Ta'ala. Islam, awak menyerah diri awak dengan Tuhan. Ia lain. Tetapi iman dengan Islam tak boleh dipisahkan. Mana boleh pisah iman dengan Islam? Kalau dipisahkan iman dengan Islam, dia baca wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalam, macam kita baca doa wassalatu wassalam, selawat dan juga salam. Kita tak ada lagi dah. Bila kita baca doa je wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, dan rahmat dan juga sejahtera. Tak usah. Dia benda yang berlazim-laziman. Sama juga al-iman wal Islam. Iman dengan Islam benda yang berlazim-laziman. Kalau ada iman, ada Islam. Ada Islam maknanya ada iman. Macam mana orang tu ada iman tapi tak Islam? Macam mana orang tu Islam tapi tak ada iman? Dia tak boleh. Dia mestilah lazim. Seperti isi dengan dia beriman Ustaz, Islam ni tak? Oh dia ni Islam dia, iman ni tak? Mangkuk macam tu. Itu pasal timbul ajaran demo yang ke masjid mayar rajin-rajin ngaji rajin tu, demo tu kulit dia awak isi kepala otak ni. Mana dia kan? Orang yang duduk bangkit kulit, orang yang tak ada duduk bangkit tu isi. Betul ya? Kalau tak ada kulit, di mana isi nak duduk? Oh, tengok ada doyan. Mana ni doyan. Tengok isi doyan. Ni mana pula isi doyan? Tak ada kulit. Tentu ada kulit, dalam kulit ada. Tidak, demo yang pergi ngaji masjid tu, yang pakai serban pakai jawab tu, itu semua kulit. Awak isi. Ada ke gitu di laki di maju? Ada? Tak ada? Ada, mesti ada. Mana boleh tarat, mesti ada. Dia isi. Orang yang pergi masjid ngaji ni, sampai kulit ni, yang itu namanya kulit. Jadi mana itu kulit dengan isi? Yang itu kulit dengan isi lah. Tapi kalau ada isi dia tak ada kulit, mana isi nak duduk? Isi mesti duduk di dalam kulit. Tak ada kulit, mangkuk lah, royak dulu. Bedak mana nak duduk mana? Mesti ada kulit, mesti ada isi. Ada orang yang kononnya dia makam tinggi. Dia makam tinggi daripada orang lain. Yang ini dema ni bawah lagi. Ni aku tengok dema semayang ni, dema ni ada kepala rimau pada, kepala gajah pada. Macam dia nampak pula kita pula kepala gajah, kepala macam-macam kepala kumpul pun ada. Yang dia pula betul. Ada macam Nabi tak dengar tu. Nabi tak ada tu. Tapi pasal kita lebih ngaji gambar tu mungkin orang atau mungkin serunya longgar atau mungkin lebih kita. Itu yang jadi benda itu. Dan iman dan Islam kepada itu berlainan mafhumnya. Mafhum ni cakap Arab, cakap kita mafhum lah yang dipahamkan. Dan jikalau melazim keduanya sekalipun yang tidak dapat iman mereka serta Islam, dan demikianlah akal. Maknanya iman dengan Islam tak boleh dipisahkan. Ada iman, ada Islam. Ada Islam, maka mesti ada iman. Tak boleh kata, oh dia beriman dia, Islam tidak. Ataupun dia Islam dia tapi iman tidak. Macam mana dia nak faham dia? Iman yakin. Mana dia iman tadi? Rukun iman yang enam tu kan? Saya kepada Allah, saya kepada kitab, saya kepada Rasul, mereka semua begini ya. Lepas tu Islam. Islam ada 5 rukun. Ayat itu mengucap, kita semayang, puasa, zakat dan juga haji.
Bolehkah dipisahkan di antara rukun iman yang 6 dengan rukun Islam yang 5? Sebab hadis Nabi yang datang, hadis yang kedua dalam Matan Arba'in, ketika mereka datang tanya dengan Nabi SAW, dia tanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Dia bukan tanya 2 soalan, dia tanya tu banyak soalan. Dia tanya, akhbirni anil iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi fadami. Dia tanya, akhbirni anil Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salat ila. Jadi maknanya iman dengan Islam tak boleh dipisahkan. Cuma ada orang beriman tak semua. Orang yang berucap 2 kali bersyahadat dia beriman. Walaupun tak pernah dia sembahyang kecuali raya puasa, raya haji dan awal tarawih, tengah-tengah tarawih dan last tarawih, tetap dia iman dan Islam. Selagi mana tak ada dia mengeluarkan cakap-cakap yang merosakkan iman dia. Dibezakan dengan kita rajin masjid, kita rajin mengaji, maknanya iman kita okey, Islam kita okey, tapi iman kita mungkin hati-hati. Sebab esok kita akan baca kitab ni di akhir lagi lah. Wa rujihat ziyadatul imani bima dalilu ta'atul insani. Iman seseorang itu rujihat, jadi bertambah berat, hebat lah. Apabila mana bertambah dia punya amal. Kerana orang tu iman, walaupun tak semayang, tetap ada iman, tapi imannya mungkin rendah. Tapi orang yang ada iman, dengan semayangnya, dengan zikirnya, qiyamul lailnya, solat duhanya, maka imannya. Jadi iman kita tak sama. Hebat iman Abu Bakar, apabila mana timbang iman seluruh manusia di atas muka bumi, masih lagi berat iman yang ada pada Abu Bakar. Ini mohonlah kita lawan iman yang ada pada Abu Bakar. Tak lawan. Tak lawan tuan-tuan, iman Abu Bakar ni hebat. Abu Bakar ni imannya pasal dia sahabat Nabi. Iman Nabi lagi hebat lah. Iman Abu Bakar tu pun tak lawan kita. Sebab dialah yang dilantik jadi khalifah yang pertama. Dialah yang menemankan Nabi ketika peristiwa hijrah Nabi yang kita sambut pada awal-awal tahun. Dia jugalah yang menjadi imam semayang tak kala mana Nabi sedang bering sakit ataupun yang seumpama dengannya. Dan dia jugalah yang menghabiskan hartanya dibelanjakan untuk Islam. Bila Nabi tanya, apa yang masih lagi tinggi kepada kamu atau kepada kamu ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma baqiyalaka minal mal, apa yang tinggi lagi daripada harta? Laka ya Abu Bakar, ma baqiyali, tak ada yang tinggi pun pada aku illa Allah wa rasuluhu a'lam, kecuali Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Kita berapa tinggi tuan-tuan dalam bank kita? Kita tahu. Dalam bank Islam berapa, dalam berapa kecil rezeki berapa, dalam saham kita berapa, jokong kita ada berapa gedung, apa nama public gold kita ada berapa ketin, semua kita tahu. Abu Bakar semua dia bagi. Bila dia orang tanya, dia jawab, ma baqiyah, tak ada aku tinggi pun bagi aku kecuali Allah dan Rasul ni. Jadi kalau kita nak lawan, nak challenge ataupun nak kata tunjuk hebat dari Abu Bakar, memang nampak gayanya tak dapat kita sampai ke maqam Abu Bakar. Tapi kita boleh berusaha. Dapat? Mungkin tidak agama-nya, tapi mungkin kita boleh, yakni nastahid yauman ba'da yaumin sanakuna misal Abu Bakar, seperti mana kita boleh jadi macam Abu Bakar, tapi mungkin payah nak sampai ke maqam itu. Mungkin kita kata adatan la yumkin alaina jami'an. Dan kepada iman Abu Mansur, iman dan Islam itu suatu mafhum, yakni ia Islam, ia iman. Kerana makna Islam kepada itu rencana daripada qabul dan iz'an kepada hukum Allah, ta'an. Iz'an makna ta'an, iz'an ya, alif lam ain alif nun tu iz'an makna ta'an. Ta'an patuh kepada hukum Allah Ta'ala.
serta ilmu istiqbal, ilmu yang membesarkan. Jadi maknanya bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Mansur Maturidi ni anak murid bagi Imam Abu Hasan Asy'ari, dan akhirnya kedua-duanya dua ulama daripada Iraq yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Abu Mansur meninggal dunia tahun 333 Hijrah. Adapun Abu Hasan Asy'ari meninggal dunia tahun 324 Hijrah. Siapa mati dulu? Abu Hasan Asy'ari. Abu Mansur maknanya lengok sikit, tapi dia anak murid kepada Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari 40 tahun dia menjadi ataupun menganuti ajaran Mu'tazilah. Sebelum dia jadi ahli sunnah, 40 tahun dia adalah Mu'tazilah. Pasal apa dia Mu'tazilah? Sebab dia berguru dengan bapa tiri dia, maka dia Mu'tazilah. Tapi bila dia bergaduh dengan bapa tirinya berkenaan dengan budak kecil, masuk neraka ke masuk syurga, masuk neraka masuk syurga, pak tiri dia kata tetap masuk neraka, maka dia kata budak kecil masuk syurga pasal dia belum balik. Masa itulah dia keluar daripada pemahaman Mu'tazilah, menubuhkan akidah yang dipanggil Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tuan-tuan kita baca tentang sejarah Imam Abu Hasan Asy'ari. Banyak kitabnya, di antaranya Maqalat Al-Islamiyin ataupun kitab Al-Ibanah ala Usul Diyanah, atau mana-mana kitab yang telah ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Banyak ayat yang kita baca ni ialah maknanya rentetan ambilan daripada, bukan yang memang ngap dari situ tu. Kalau ngap dari situ tu, ambil kitab yang dia karang, ambil kitab yang dia karang. Yang ini yang menyusunnya orang lain, tapi membawakan ajaran, dibawakan ajaran yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari. Bukan Imam Asy'ari, bukan Ustaz Asy'ari Muhammad, Abu Hasan Al-Asy'ari. Sekarang kita keliru pula dengan nama Asy'ari Muhammad yang Akam dulu tu. Nanti kena tanam di Seremban ke di Sembilan apa semua ya, itu lain. Syahdat arti haji itu iaitu rencana daripada ziarah kepada Kaabah. Ziarah lah. Pasal bila kita sampai sana, sebelum kita pergi ke Kaabah, nampak daripada Madinah tu, kalau kita katalah dari Madinah. Dari Madinah kita mandi di Abar Ali, Masjid Zulhulaifah. Lepas tu kita pakai kain ihram. Orang lelaki satu kain sini, yang satu jadet. Dah pakai kain ihram, dah mandi apa semua gini-gini, semayang kat masjid tu dia namakan semayang sunat ihram. Lepas tu kita pun naik tepeh. Jadi Syekh Mukawir kata okey, jemaah semua dah okey, 50 orang okey. Okey, niat untuk kita melakukan umrah atau niat untuk kita melakukan ibadah haji. Jadi bila kita berniat, okey, sekarang kita bertalbiyah. Talbiyah kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini makna kita, maknanya dialu-alukan tangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Tengok Kaabah. Tengok Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tengok tapak kaki Nabi Ibrahim yang dipanggil dengan nama Maqam Ibrahim. Kalau dulu boleh turun telaga Zam-Zam, tengok telaga Zam-Zam, nampak duit yang dimakan dalam telaga. Dulu lah, nanti tak nampak lah. Nabi tak boleh turun, tak tahu kau boleh turun bawah ni, saya tak tahu lah. Saya dulu pernah turun, tapi bukan turun masuk telaga. Turun tengok telaga ni, nampak telaga duit. Duit silin ada, tafta besi apa benda buat di situ. Macam-macam dulu lah, hari dia tutup. Sebab baru-baru ni, bukan baru-baru, beberapa tahun yang lampau, Israel dia nak campak racun dalam apa namanya telaga Zam-Zam. Biar siapa minum air telaga Zam-Zam, jegang dan juga tumbuk. Tapi rancangan itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dulu, ratusan tahun dulu, Yahudi korek
korek tanah daripada rumah sewanya nak sampai dah ke kubur Nabi atau makam Yahudi borak. Pada ketika itu Nuruddin Az-Zingi mimpi. Bila dia mimpi, dia panggil semua rakyat keluar. Kemudian dia kata, aku nak bagi hadiah kan. Dia pun bagi. Dalam mimpi dia tu, yang 2 ekor tu tak ada. Dia kata, ada ke orang yang masih lagi belum keluar lagi daripada Madinah? Aku nak bagi bagi hadiah. Oh, dia pun kata, 2 orang ada katanya. Kami pun tak kenal dia, tapi ini 2 orang. Pagi memang inilah orangnya. Dan dia ni hancur. Dia pun korek kubur tu daripada rumah dia tu nak sampai dah kepada makam Nabi SAW. Dia nak bawa jasad Nabi tu ke Yahudi. Itu rancangan Yahudi. Jadi Yahudi ni bukan kawan. Yahudi ni bukan member. Member dengan Yahudi siapa? Siapa member Yahudi? Ahli Sunnah. Ahli Sunnah adakah member dengan Yahudi? Tak. Siapa yang member dengan Yahudi? Syiah. Syiah. Member dengan Yahudi Syiah. Syiah kata Aisyah itu pelacur. Syiah kata Aisyah itu isteri Nabi itu pelacur. Kita pula sesak nak kahwin mutlak. Pasal nak jadi Syiah, pasal nak kahwin mutlak jadi Syiah. Tak bersuruh. Jadi itu dia punya kawan. Sebab itu asal-asal mari apa nama Syiah timbul ialah daripada Abdullah bin Sabah, iaitu daripada orang Yahudi. Syiah dia seronok pasal boleh mut'ah anak dara, mut'ah janda, mut'ah bini orang pun dia boleh mut'ah. Itu seronok, bini orang pun boleh mut'ah. Boleh ke kita mut'ah dengan bini orang? Dalam kita punya mazhab Syafi'i, boleh ke kita kahwin dengan bini orang? Boleh. Seorang suami masih lagi ada isteri, pada ketika itu orang lain kahwin dengan bini dia, mana boleh? Kalau sekiranya suami cerai isteri dia tadi ni, kalau dia cerai, maknanya habis waktu iddah baru boleh orang lain kahwin dengan dia. Kalau ditakdirkan suaminya mati, cerai mati, dah habis 4 bulan 10 hari, baru boleh orang lain kahwin dengan dia. Bukan boleh kahwin. Kecuali kalau seorang perempuan yang kahwin dengan seorang suami, tetapi tak ada suaminya menjimaknya, mensetubuhinya, tiba-tiba dicerai dengan bininya. Kahwin dan akan nikah pada pukul 9 pagi, pukul 5 petang dicerai. Tak ada lagi dia bersetubuh dengan bininya, iaitu la iddata laha, maka dia tidak ada Tapi Syiah, bini orang pun boleh, anak dara pun boleh, andal tu pun boleh, ikut dia lah semua. Jadi tuan-tuan, ada Syiah tak? Rugi ke kira? Orang nak masuk kubur, susah lah. Kita kalau Syiah pula, susah dia Syiah, tak payah lah. Terus dia dengan ahli sunnah wal jamaah, tambahkan ilmu, tambahkan amal, tambahkan iman, tambahkan lagi kita punya Islam, kuatkan lagi, terus sampailah kita dijemput oleh mereka mau kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap menjawab pasti akan merasa iman lagi. Tapi wallahu a'lam, hasil dia seronok, senang, simple, mungkinlah. Daripada ziarah kepada Ka'batullah dengan mengerjakan rukunnya yang 5 perkara, iaitu ihram serta haji, wukuf kepada tanah Arafah dan tawaf Kaabah, dan sa'i antara bukit Safa dan Marwah, bercukur dan tertib. Okey, ini rukun apa? Rukun apa? Haji. Rukun mula buang hukum habis. Rukun haji yang tadi tu, maknanya kita ada wukuf, kita ada ihram, kita ada tawaf, kita ada sa'i, kita ada tertib. Bila mari dia umrah, terebankan wukuf dan Arafah. Itulah umrah. Pasal umrah tak ada wukuf, mana dia? Jangan besok pergi buat umrah, sampai buka apa semua dah tawaf, tanya dia pun, bila kita nak wukuf di Arafah? Mangkuk lah you. Umrah mana ada wukuf? Yang ada wukuf, haji.
Umrah mana ada hukum, dia sesak. Tapi kita ada pergi ziarah. Ziarah pada umrah tu tengok, inilah tempat hukum, namanya Padang Arafah. Beratus ribu tahun. Siti apa nama Adam berpisah dengan apa nama Siti Hawa, nenek kita, atuk kita dengan nenek kita berpisah. Maka dia bertemu, maka dia berjumpa di Padang Arafah. Pasal Arafah tu maknanya padang kene-kene. Yelah mana orang lain. Dia pun dia berdua je agama ke bumi pun dia kena tu. Inilah bini aku, inilah laki aku. Maka tempat pertemuan itu dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan dipanggil dengan nama wukuf sebagai salah satu daripada rukun haji. Tapi dia bukan rukun umrah. Kita ingat sa'i. Kenapa pergi berlari Safa Marwah? Ini kisah mak Nabi Ismail mencari air nak makan, nak minum untuk anak-anaknya. Anaknya, siapa anaknya? Ismail. Bukan Rosmah, Ismail. Dia lari sana, lari sini. Dengar tu situ, maka berlakulah cerita sa'i, Safa dan juga Marwah. Itu semua cerita ada mereka. Dia bukan buat saja rukun-rukun, tidak. Semua ada cerita berlaku. Itu kalau tengoklah kitab berkenaan dengan ibadah haji, mungkin akan cerita lebih panjang lebih lagi ya. Cukur, tahallul. Tahallul maknanya cukur lah kan. Bukan cukur belum siap dah. Cukur apa? Kalau macam ni dah. Ataupun terus kita apa nama cukur habis. Ataupun kalau tak kena potong, aku cukur kan? Tak potong kan? Lalu kan pisau. Dia pening dah, aku dah rontok. Rambut tak ada. Nak cukur apa benda ni kan? Lalu kan pisau di kepala. Itu bagi mereka-mereka yang tak ada rambut atau memang tak tumbuh rambut tapi nak bertahallul macam mana? Lalukan pisau di kepalanya. Gitu. Mungkin kadang juga kat hampir ke Mekah Abang Tepin dah. Tak ada tahallul-tahallul balik Malaysia. Mereka tahallul kan? Itulah awak fikir nak tahallul ke tu ada. Tak tahu caranya. Mangkuk jawab dia. Jadi tahallul bagi orang yang memang tak ada rambut di kepala, lalukan pisau di atas kepala. Bagi orang yang ada rambut, sekalilah nak potong 3 lek, nak pergi botak pun, yang itu tak ada dilihat. Itu dipanggil tahallul, iaitu upacara menghalalkan yang haram. Kita dalam haji ni, dalam buat umrah ke haji ni, selagi tak tahallul kita tak boleh buat benda lain. Bila kita potong tahallul, maknanya kita menghalalkan. Macam kita takbiratul ihram dan sembahyang. Allahu Akbar. Pasal apa nama takbiratul ihram? Sebelum takbir boleh makan. Takbir kalau tak boleh makan. Jangan orang tengah sembahyang ambil rokok. Ada pula apple katanya. Tak boleh. Bila dah takbir, maknanya yang lain haram. Sembang tak boleh, ya, cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh. Itu sebab namanya takbiratul. Jadi sama juga tadi tu. Tadi tahallul. Benda yang tak boleh buat tadi, bila tahallul, okey, boleh buat. Sebab dia akan menghalalkan yang tak boleh buat. Itu sebab dia ada sebab Islam ni memang dah lengkap. Tak payahlah kita fikir-fikir. Nak buat pula kitab baru lah, nak buat pula pahaman baru lah, nak buat mazhab baru lah, lepas itu nak berhabal JB. Tak payah. Sudah siap dah. Ulama dah buat itu dah. Ulama tu lagi kronik daripada kita. Ulama dulu tu, tuan-tuan, Imam Syafi'i bukan yang 4 sanami urusannya. Kita ni baru 4 sanami dengan ijazah je, lebih master PhD. Imam Syafi'i, tuan-tuan, kalau Imam Bukhari gurunya Syekh Al-Humayni, Imam Ahmad Ibn Hanbal gurunya ialah Imam Syafi'i. Guru bagi Imam Bukhari siapa dia? Ahmad Ibn Hanbal. Imam Hanbali itu tok guru kepada Imam Bukhari. Kalau Imam Hanbali tok guru kepada Bukhari, Imam Syafi'i tok guru kepada Imam Hanbali. Siapa hanya? Bukhari hanya ke Syafi'i hanya? Ada? Besar nak buat mazhab Asri lah, mazhab Al-Mankuri lah, mazhab Ebini lah, buat apa?
Tak gaduh kita nak pergi sesok nak buat satu yang baru pula pasal dia. Cuma kata dalam kitab usul, tidak wajib kita bermazhab. Dia ngabur, dah tak wajib. Kalau dah alim, tak wajib kita mazhab. Tapi macam muka kita ni dah perik, dah berlopok, dah berlubang, memang dia pakai mazhab. Lebih-lebih lagi kita di Malaysia memang mazhabnya Syafi'i, ikut je Syafi'i. Syafi'i tok guru bagi Imam Hanbali, Hanbali tok guru bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Bukhari. Jadi langkah tu Bukhari, Imam Hanbali, Imam Syafi'i. Mana hadis? Imam Bukhari, dia rubuh dalam Sahih Bukhari 7,000 lebih hadis. Yang dia tak tahu dari mana letaknya 600,000 hadis. Kalau dia 600,000 hadis, Imam Syafi'i berapa ratus ribu hadis? Aku balik rumah fikir, nak bakar ke, nak beruban ke, atau dari beruban pukul jadi hitam rambut ke, pulang. Atau dari kecil manis, hilang kecil manis ke, dari jantung berlubang sampai jantung tak berlubang, fikir siapa dia Imam Syafi'i? Siapa tu guru Syafi'i pula? Imam Maliki. Lagi handai Imam Malik. Mana Maliki lagi handai. Itu sebab Imam Syafi'i ni asalnya dia mazhab dia lah Maliki. Tapi kerana kehebatan yang ada pada ilmu ni, maka dibuat oleh Imam. Pahaman Imam apa nama Syafi'i. Imam Ahmad Hanbali dia sebenarnya mazhab Syafi'i. Tapi kerana dah ilmu dia banyak, dia buat belahan Hanbali. Kita 4 tanami. Nak buat bersama. Untuk perempuan tak baca wuduk lah, apa semua dia ikut Syafi'i baca lah. Mampu tak baca. Walaupun kita dah cerai, bini kita, mampu kita tak baca. Bini kita cerai. Tapi mak bini kita, wuduk kita dengan dia, kalau bersentuh, anak aja tak kena cerai, baca lah wuduk. Pasal baca boleh kahwin dengan anak dia. Kalau tak baca tak boleh, tapi Melayu kena. Bila hari dah akan nikah tu, nak buat dia upacara baca kaya semayang. Baca semayang buat apa memang baca. Pasal baca boleh kahwin tu, hidup nak labung cincin tu dia. Labung lah cincin, katakan upacara membaca ayo semayang. Ada orang maju buat? Ada? Tak ada dah? Okey, kira dah faham. Saya pun kena juga. Dia berkata upacara baca semayang pula. Ya Rasulullah. Tapi lah kita kerja sari, lantak tengok lah. Tapi dia boleh sekali. Dia pun sarung juga cincin. Kita sarung cincin lah. Sarung lah, nak buat kat upacara ni, baca semayang. Dia memang baca, pasal baca. Boleh kahwin pun, kalau tak baca, boleh kahwin. Kalau tak baca, siapa mak kita? Kalau tak baca, opah kita. Mana boleh kita kahwin dengan opah dengan mak kita? Pasal baca, pasal tu dia kahwin tu. Tapi kalau orang Melayu bukan, dia tak tahu lah benda ni buat kita pun tak faham. Kita nak buktikan balik. Tak ada pengajar kan? Tak ada upacara baca semayang? Ada? Ada sesuatu buat mungkin dia kira Nabi kan masa dia. Pagi ni dia mau kahwin, duduk dalam bilik orang, udah hantar dia buat soal upacara baca semayang. Mungkin dia kira. Ya? Ha? Macam mana? Mana manggah ni? Semayang pula.